Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan selamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah kerana hari ini kita sesama dapat ah, berkumpul dalam satu medium maya ni untuk insya-Allah hari ini Ustaz akan um, membentangkan satu tajuk pada kelas pada hari ini, iaitu tajuknya ialah metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. Okey. Dekat sini siapa yang faham mengenai metodologi Al-Quran ni? Siapa yang sesiapa yang faham? Okey. Ustaz terang metodologi Al-Quran ni, metodologi ni dia merupakan metod ataupun cara-cara untuk kita menerapkan Al-Quran ni ke dalam kita punya akidah. Maksudnya apa yang ada dalam Al-Quran kita ambil dan kita nak tetapkan kita punya akidah itu supaya akidah kita tidak lari daripada kebenaran dan tidak lari daripada akidah yang sebenar. Kalau kita tengok kan, sekarang ni banyak sangat ajaran-ajaran ataupun penyelewengan akidah yang ada di Malaysia. Sebab apa? Dia disebabkan beberapa faktor lah. Nanti kita akan masuk. Okey, seterusnya. Al-Quran merupakan sumber utama untuk segala persoalan umat Islam terutamanya akidah. Al-Quran dia mempunyai metod terkini sehingga mampu menjadi asas pemikiran yang jelas dalam aspek kepercayaan dan akidah. Macam kita semua tahu, Al-Quran ni dia memang merupakan sumber ataupun dia memang sumber lah untuk kita semua ni sebagai umat Islam, apa-apa pun pertanyaan atau apa-apa pun persoalan, kita rujuk pada Al-Quran. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni merupakan mukjizat yang diturunkan kepada kita semua melalui apa? Melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Kalau kita ada macam persoalan mengenai akidah kita, ibadah kita, kita boleh rujuk pada Al-Quran. Sebab apa? Sebab semuanya yang berkaitan pada pasal mengenai kehidupan, semuanya terdapat dalam Al-Quran. Okey. Okey, seterusnya cara yang pertama Ustaz nak kongsi kepada anak-anak murid Ustaz, iaitu kebebasan akal daripada perasaan taklid. Okey, kat sini siapa yang faham taklid? Okey, Ustaz terang taklid ni dia macam nak ikut sesuatu dia macam ikut je dari apa yang si A tu buat dia ikut je si A, apa yang si B tu buat dia ikut je. Maksud di sini taklid tu dia ikutlah. Okey. Al-Quran mengiktiraf akal manusia sebagai jalan berfikir. Ayat Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah wahai Muhammad bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apa yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Allah menyuruh kita untuk kita belajar, mempelajari ilmu agar kita tidak jahil, agar kita tidak bodoh lah. Kemudian Al-Quran tidak memaksa untuk mempercayai bulat-bulat akidahnya sebelum manusia berfikir. Jadi kat sini kita umat Islam, kalau kita tak tahu apa-apa, kita perlu belajar, kita perlu mempelajari ilmu agama. Tak kisahlah kita masuk dalam bidang apa pun, tapi kita jangan tinggal ilmu agama. Sebab Al-Quran ah, tidak mahu kita ni mempercayai bulat-bulat apa yang terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya kita tak maulah ikut ajaran ni tapi kita tak faham apa dia benda tu. Macam itulah. Lepas tu yang ketiga taklid ialah mengikut cakap satu ilmuwan ataupun pemimpin. Macam Ustaz terang tadi tu, inilah maksud taklid. Dia ikut cakap sesuatu ilmuwan ataupun pemimpin. Dan yang kemudiannya Al-Quran melarang mempercayai sesuatu tanpa berfikir. Um, Apa pun kita nak ikut daripada Al-Quran, kita perlu berfikir. Adakah benda ni betul? Adakah benda ni salah? Maksudnya, kalau kita nak buat sesuatu perkara, apa-apa pun perbuatan, kita perlu berfikir. Kalau yang terdapat dalam Al-Quran, mestilah sahih. Tapi kalau kita tak faham, kalau kita tak tahu,
kita boleh mempelajari apa yang kita tak faham tu. Okey. Kat sini Al-Quran dan As-Sunnah. Daripada an Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayn lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnah nabiyyih. Dari Malik sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang teguh dengan keduanya, iaitu kitabullah dan sunnah Nabi. Kita sebagai seorang Muslim mulalah ikut apa yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Semua itu memulakan proses untuk mempelajari ilmu agama. Okey, seterusnya dalam surah Al-Isra ayat 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم. Dan janganlah engkau mengikut apa yang tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Okey, kat sini apa yang nak diterangkan dalam ayat ini adalah um, setiap perbuatan kita itu akan ditanya di akhirat kelak. Jadi, setiap perbuatan kita tu, kita perlulah tahu perbuatan kita itu sebenarnya perbuatan yang betul ataupun perbuatan yang salah. Jika kita tidak mempelajari ilmu agama, jika kita pelajari, kita akan tahu yang Islam ni bukan agama direka. Dia bukannya agama yang macam kita boleh reka kan, macam ajaran Ayah Pin. Dia senang je nak tubuhkan dia punya ajaran tu. Kita sebagai orang yang pelajari ilmu agama, kita fahamlah mengenai isu tu. Dan kedua, pegangan. Maksudnya bila kita dah pelajari ilmu agama, kita punya pegangan ni semakin kuat. Tak adalah kita mudah untuk ah, menyeleweng daripada kita punya akidah yang sebenar. Maksudnya akidah kita ni kita ikut Al-Quran apa sunnah wal jamaah. Ya. Lepas tu yang ketiga tu penyebaran ilmu. Bila kita dah tahu, dah kita dah arif, sebaiknya kita sebarlah ilmu agar orang-orang Muslim ni depa tahu akan akidah yang sebenar. Tak maulah kebanyakan di IC je nama Islam tapi tidak ada pun satu ilmu yang mereka faham mengenai Islam tersebut. Okey. Dekat sini Ustaz nak bagi satu perumpamaan. Mungkin ada ramai orang yang cakap, alah kita ucaplah, kita just ucap je kan, ucap je lah kalimah syahadah dan kita boleh masuk syurga. Tapi sebenarnya benda tu tak semudah apa yang disangkakan. Okey, Ustaz bagi satu analogi. Analogi di sini ialah kalimah syahadah itu diibaratkan kunci. Okey. Kalau orang yang katakan, kalau kita dah ucap kalimah syahadah, kita boleh terus masuk syurga. Sebenarnya itu salah. Okey, kita ada kunci. Tapi kalau kita ada kunci, bolehkah kita nak menuju ke syurga tu? Mestilah tak boleh kan? Mestilah kita perlu ada kereta, kepakaran dan peraturan jalan raya. Maksudnya di kunci tu kita boleh gunakan kereta untuk kita bergerak. Dan kalau kita nak gerakkan kereta tu, kita perlulah mempunyai kepakaran. Kalau kita tak ada kepakaran, maka kita tak bolehlah nak pergi ke sesuatu tempat tu dengan selamat kan. Satu lagi kita kena patuh peraturan jalan raya. Samalah kita di dunia ni. Ha, kita perlu faham ilmu agama untuk kita tidak mudah terpesong daripada jalan yang sebenar. Dan kereta ni dia diibaratkan macam kereta ni diibaratkan macam satu sumber kita untuk kita terus berjalan. Dan peraturan jalan raya ni dia diibaratkan dekat dalam kehidupan kita di dunia ni, kita mestilah ada peraturan-peraturan yang tersendiri. Apa yang Allah larang, apa yang Allah bagi, mestilah semua tu ada kan. Jadi tidak mudah sebenarnya untuk kita terus je masuk syurga. Macam orang cakap, okey, aku ucap je lah kalimah syahadah. Boleh masuk syurga. Tapi dia buat maksiat apa semua. Tak boleh macam tu. Ya, mungkin semua orang buat maksiat tapi kita perlulah bertaubat. Okey. Seterusnya saya nak bagi tahu keburukan taklid. Okey. Keburukan taklid ini Ustaz share di sini ada tiga. Iaitu manusia akan
sesat ikut hawa nafsu. Macam mana sesat ikut hawa nafsu? Contoh dia macam tak faham sangat ilmu agama yang sebenar, dia boleh terpesong daripada ajaran yang lain. Contoh ajaran taslim. Ajaran taslim tu macam mana? Ajaran taslim ni dia macam dia ada satu ajaran dia tu kita boleh je nak nikah macam mana. Dia ada satu nikah tu nikah tempoh. Maksudnya kita boleh nikah satu malam, 2 hari ke 3 hari. Kiranya kalau kita dapat macam tu mesti ada seronok kan. Sebab nafsu kita kan. Ha, nafsu kita yang perempuan mesti seronok kan. Sebab itulah kalau kita tak ada pegang agama yang teguh, kita mudah-mudah terpesong dan kita nak sesuatu benda yang mengikut hawa nafsu. So yang kedua, dia menolak kebenaran dengan alasan yang tidak munasabah. Macam viral baru-baru ni, ajaran Sihab. Dia boleh je menolak kata Nabi Muhammad tu merupakan apa sepatutnya Allah tu sebagai Tuhan, tapi dia menyatakan Nabi Muhammad tu merupakan Allah dan Nabi Muhammad tu Tuhan. Yang itu salah lah. Sebab tu kalau kita nak ikut, kita tak boleh ikut dengan sewenang-wenangnya. Kalau boleh kita cek, kita analisis dan kita pelajari apa yang kita dapat tu. Bila kita dah tahu benda tu sahih, barulah kita ikut ajaran tu. Dan yang terakhir, hidup dalam kemunduran dan kejahilan. Kalau kita duk ikut asyik orang je, kita tak tahu apa-apa, kita pun jadi bodoh lah. Kita macam malas nak belajar, malas lah, kita ikut je lah orang ni. Apa yang orang ni buat, kita ikut. Apa orang ni buat, kita ikut. Tak boleh lah macam tu. Sebab tu Al-Quran, dia nak kita ni mempelajari ilmu. Sebab tu Rasulullah sangat menggalakkan kita mempelajari ilmu. Ha, okey. Okey, metod yang kedua ialah fikir logik dan analisis melalui alam nyata. Ha, maksudnya apa alam nyata di sini? Alam nyata di sini ialah alam nyata merujuk kepada alam semesta yang mencerminkan ciptaan Allah. Ini adalah semua aspek dalam semesta yang dapat dilihat, dirasakan dan diperhatikan oleh manusia melalui panca indera mereka. Dalam ajaran Islam, alam nyata adalah perbuatan ciptaan Allah dan alat ini sering digunakan sebagai bukti dari kebesaran dan kebijaksanaan Allah. Kat dunia ni banyak sangat kan benda-benda yang Allah ciptakan, banyak matahari, bumi, kan, sistem suria. Sebenarnya benda tu kecil je kalau nak ikutkan. Beribu-ribu lagi sistem galaksi yang ada di dunia ni. Berjuta-juta, bermilion-milion. Cuma kita yang tak tahu. Bila kita fikirkan balik, sebenarnya manusia ni teramat-amatlah kecil. Kalau kita nak bandingkan kekuasaan Allah menciptakan segala benda. Pokok, apa lagi? Haiwan, binatang dan sebagainya lah. Okey, dalam Islam, manusia diajar untuk merenungkan dan mengkaji alam nyata sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam Al-Quran sering terdapat ayat yang merujuk kepada penciptaan alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah dan manusia diberi tugas untuk memahami, menjaga dan menghormati ciptaan Allah dalam alam nyata ini. Al-Quran juga mengajak manusia untuk berenung asal-usul dan tujuan kehidupan dalam kerangka alam nyata ini. Bila kita dah muhasabah, bila kita tengok kan alam nyata semua ni, alam semesta, kita akan muhasabah diri. Kita akan mesti kita akan tercari-cari siapakah penciptanya. Dan penciptanya adalah mestilah Tuhan. Macam itulah. Okey, seterusnya peranan akal. Peranan akal ni Allah bagi kita akal ni untuk apa? Untuk kita membezakan antara yang benar dan dalil yang benar dan batil. Jadi kita sebagai manusia yang mempunyai akal, kita bolehlah berfikiran secara waras. Tak maulah fikir just nak ikut itu, ikut ini kan. Kadang kita pelik agak, macam mana orang boleh ikut kan ajaran Ayah Pin. Boleh pergi sembah Ayah Pin yang dah tua, macam tengok macam orang yang tak tahu apa-apa kan. Tapi itulah, buat macam mana? Sebab kita ni tidak mempelajari ilmu agama. Dan harap perkara ini terhindar daripada diri kita lah. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu kemudiannya, dia peranan akal juga berfikir tentang kejadian makhluk. Bila kita dah berfikir macam mana kejadian makhluk, mestilah kita mencari kan, macam mana apa benda ni boleh tercipta dan akhirnya semuanya akan kembali kepada Allah. Dan yang ketiga, kita menentukan tindakan seseorang. Bila kita ada akal, kita bolehlah nak tentukan apa yang si A ni buat baik ke buruk, apa yang si B ni buat baik ke buruk. Macam tu. Tu yang keempat,
kita boleh meningkatkan iman dan amal seseorang supaya bahagia di dunia dan di akhirat. Bila kita dah ada akal, kita boleh berfikir secara baik dan kalau kita nampak benda tu baik, kita buat. Dan bila kita buat perkara kebaikan, kita akan dapat pahala dan makin lama kita dapat meningkatkan kita punya keimanan. Bila kita sibukkan diri kita ni dengan kebaikan, maka benda-benda yang buruk tu akan terhindar dah. Sebab itulah kita ni amat digalakkan untuk apa? Untuk buat amal kebaikan. Okay, kat sini Ustaz nak share. Ustaz nak share dalil-dalil yang menceritakan mengenai alam semesta. Surah Az-Zumar ayat 21 kita boleh tengok maksudnya. Tidakkah engkau memerhatikan bahawa Allah menurunkan hujan dari langit lalu dialirkannya menjadi mata air di bumi. Kemudian ia menumbuhkan dengan air itu tanaman-tanaman itu bergerak segar. Selepas itu engkau melihatnya berupa kuning kemudian ia menjadikannya hancur bersepai. Sesungguhnya segala yang tersebut itu mengandungi peringatan yang menyedarkan orang-orang yang berakal sempurna. Tengok. Al-Quran ni dah berapa lama dah kan? Dan benda-benda macam ni dah telah dinyatakan dalam Al-Quran. Sebab tu ada saintifik yang mengkaji mengenai apa? Mengenai sistem suria ataupun alam semesta ini. Bila dah lama-lama mereka mengkaji, mereka masuk Islam. Sebab apa? Sebab mereka percaya yang Islam ni merupakan agama yang sebenar. So, adalah yang kedua Ustaz nak share surah Anbiya ayat 31 dan kami telah menjadikan di bumi gunung ganang yang menetapnya supaya bumi itu tidak menggegar mereka dan kami jadikannya padanya jelas-jelas sebagai jalan-jalan lalu lalang supaya mereka dapat sampai kepada mencapai keperluan rohani dan jasmani. Tengok, Allah dah cerita dah gunung ganang di dalam Al-Quran. Kan? Siapa kita yang merupakan manusia yang kerdil untuk menidakkan kan perbuatan Tuhan tu sendiri. Okey, kat sini saya nak share satu cerita penceritaan Abu Hanifah tentang kewujudan Allah. Satu hari ada beberapa orang yang bertanya kepada Abu Hanifah, kan? Siapakah pencipta? Pencipta kita punya alam semesta ini. Okey, dia bermula daripada kisah ini. Ada seorang lelaki yang bertanya kepada Abu Hanifah mengenai keberadaan Zat yang Maha Pencipta. Maka Abu Hanifah berkata kepada mereka, biarkan aku berfikir sejenak untuk mengingatkan sesuatu. Kemudian Abu Hanifah ni dah cerita kepada orang yang bertanya tu, ada satu perahuan, ada satu kapal ataupun perahu yang tengah jalan di lautan. Dan di dalam perahu tu kan, di dalam perahu tu ada macam barang-barangan yang berharga. Kemudian ada ombak yang besar lalu menghempak kapal tersebut. Selepas menghempak kapal tersebut kelihatan sangat cantik lah, sangat okey macam tak ada apa-apa benda pun yang hempak kapal tersebut. Kan? Sedangkan kapal itu tak ada pun dia punya kawalan, tak ada pun orang yang menjaga kapal tersebut. Tapi kapal tersebut masih cantik. Kemudian kemudiannya orang yang bertanya itu macam menidakkan penceritaan tersebut. Kemudian Abu Hanifah pun membalas kepada orang yang bertanya tadi, macam itulah kita punya kehidupan. Benda ni benda ni takkan logik kalau kehidupan kita ni tiada orang yang kawal. Lepas tu lepas Abu Hanifah cerita pasal benda tersebut barulah orang yang bertanya tadi pun tersedar. Maksudnya hikmah daripada cerita ini apa dah? Maksudnya kehidupan kita ni, kehidupan seharian kita ni pastilah ada pengawalnya. Siapa pengawalnya? Pengawal dia mestilah Allah yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain daripada Allah. Okey. Kemudian kita masuk yang ketiga. Metod yang ketiga adalah mendedahkan kepercayaan batil. Okey. Peranan kita adalah mengingatkan mengenai kuasaan Allah sehingga terjadi siang dan malam dengan sendiri. Kita boleh share kepada orang lain agar fikir secara logik, kan? Betapa kuasanya Allah ni dia sebab apa? Sebab dia dapat menciptakan siang dan malam dengan sendiri. Maksudnya siang dan malam ni boleh bersilih gantian, bertukar secara sendiri.
Kemudiannya jangan sujud kepada tanda kebesarannya. Allah tak mau sujud kepada tanda kebesarannya. Matahari, lembu kan. Macam ada agama-agama lain yang sembah lembu, matahari. Tapi Allah nak bila melihat tanda kebesarannya, Allah nak kita ni ingat kepada penciptanya. Siapa penciptanya? Penciptanya ialah Allah sendiri. Lepas tu hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak disembah dan akhir sekali mengingatkan kedudukannya di antara makhluk. Kita ni sebagai manusia yang tak ada apa-apa, kita ni cumalah hamba. Hamba yang sangat keji, kan? Penuh dengan dosa, bertaubat, dosa balik. Tapi betapa baiknya Allah sebagai Tuhan, dia macam ah, dia nak kita ni sentiasa bertaubat walaupun kita ni banyak kesalahan. Allah suka kepada sesiapa yang meminta. Sebab apa? Allah ni tak sama dengan makhluk. Kan? Makhluk kalau kita minta macam banyak-banyak perkara, mesti depan meluat kan? Tapi Allah bukan macam tu. Allah dia suka pada orang yang suka meminta dan meminta maaf kepadanya. Okey. Di sini saya nak mendedahkan kepercayaan batil tu. Okey, yang pertama kat sini ada tiga ajaran. Yang pertama ajaran sihat, yang viral. Apa yang ajaran sihat ni dia beritahu? Dia beritahu ialah Nabi Muhammad itu Allah. Tiada kemaluan, tidak mempunyai jantina dan perbuatan Nabi itu semata-mata lakonan. Tengok betapa bodohnya ajaran ni. Dia boleh menidakkan dia boleh mengatakan Nabi Muhammad tu Allah. Kan? Padahal kita punya rukun iman yang pertama apa dah? Rukun Islam yang pertama apa dah? Itu mengucap dua kalimah syahadah. Syahadah itu apa dah? Kan? Sahaja aku bersaksi Allah itu sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai pesuruhnya. Tapi itulah ajaran sihat ni. Kalau kita tak mendalami ilmu yang mendalam, jadi macam ni lah. Kita suka je nak buat ilmu sendiri. Tu kemudian yang kedua, menurut ajaran itu, buah kuldi yang menjadi larangan untuk dimakan di dalam syurga adalah buah zakar dan buah dada. Kan? Kalau kita fikir secara logiknya, ada ke benda ni? Hai, tak ada fikir betul. Sebab itulah kita kena mendalami ilmu agama. So yang ketiga, penipuan mengenai khasiat air dan buatan sihat dengan mengeksploitasi elemen agama secara berlebihan bagi menarik minat pembeli. Ajaran sihat ni dia bermula daripada dia punya minuman tu sendirilah. Dia nak minuman yang laku, dia buat ajaran dia tersendiri. Kalau kita nak kalau kita jual apa-apa pun, semua sumber rezeki itu daripada Allah, kan? Ha, kita tak boleh lah bila kita nak apa orang cakap, kalau kita nak kita punya bisnes tu maju, kan? Kita boleh uh, dengan sendiri lah kita nak menyelewengkan kita punya akidah, kan? Tambah dosa, tambah syirik. Ha, jadi berhati-hatilah semua. Tu yang kedua, ajaran ayah pin. Bersyair memuji di atas nama ayah pin adalah lebih afdal daripada berzikir dan bersembahyang. Kan? Ikutkan logik kita. Adakah kita puji ayah pin ni dapat manfaat daripada berzikir kita mengingat Allah? Hmm. Kalau ikut logik memang siapa dia ayah pin? Orang tua mana ayah pin ni kan? Dah lah tua. Lepas tu tak ada apa-apa kekuasaan pun. Senang je dia nak kata memuji dia lebih afdal daripada solat. Tapi itulah masih ada orang yang percaya. So yang kedua, semasa mengucap dua kalimah syahadah, hendaklah beriktikad dalam hati kepada ayah pin. Ustaz tak tahu nak terang macam mana ni. Ada juga orang yang duk percaya. Macam ni. Tu nyawa manusia yang ada di dalam atas muka bumi adalah duduk di tangannya kerana dia membuka segala kunci-kunci akhirat. Macam mana orang tua ni, dia pegang kunci-kunci akhirat. Padahal orang tua ni, dia pun diciptakan, dia pun melalui proses kan, daripada bayi menjadi kanak-kanak, menjadi dewasa kan. Tapi itulah, ada jugalah orang yang percaya dengan ajaran aksi ayah ni. Tu yang terakhir adalah ajaran Syiah. Dia memuliakan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan menganggap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab dan Sayyidina Uthman bin Affan ni telah merampas hak sebagai khalifah. um, kalau kita pelajari ilmu agama kan, kalau mengikut sejarah tersendiri, sirah, sahabat-sahabat ni mereka dah bersetuju dah
sebagai apa, Abu Bakar ni sebagai pemimpin khalifah yang pertama, tapi disebabkan ajaran Syiah ni dapat tak setuju, depa mesti mengangkat Sayyidina Ali dan depa boleh menyalahkan khalifah-khalifah yang lain. So yang kedua adalah menikah muktah, iaitu nikah mempunyai tempoh tertentu. Suka-suka hati je kan. Kita boleh nikah dengan tempoh-tempoh tertentu. Syarat-syarat nikah mestilah dia ada dia punya syarat tersendiri, rukun-rukun tersendiri. Tu yang terakhir adalah sujud ketika salat menggunakan batu. Allah dah mudahkanlah kita nak sujud kan. Lepas tu tak pasal-pasal ajaran Syiah ni suruh kita sujud di atas batu. Padahal tak ada pun dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Tapi mereka dengan memandainya boleh buat ajaran tu tersendiri. Solat, bila nak solat tu sujud di atas batu. Tu orang perempuan pun boleh menjadi imam kan. Allah dah ciptakan lelaki ni sebagai apa? Sebagai pemimpin. Sebab itulah Allah kalau solat berjemaah lelaki perempuan, hanya orang lelaki sahaja yang boleh menjadi imam, dan lelaki ni susunan dalam solat jemaah. Orang lelaki ni akan duduk di depan dan orang perempuan akan duduk di belakang. Itu yang ajaran yang sebenar. Yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tapi disebabkan hawa nafsu ataupun kebodohan tersendiri, mereka boleh memandai-mandai buat cerita tersebut. Okey. Itu sahaja daripada Ustaz. Apa yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk tu datang daripada diri Ustaz tersendiri. Ustaz harap anak-anak murid Ustaz, kita semualah kita terhindar daripada penyelewengan akidah ini. Sekian daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.